Makanan Sabah cek. Okey, mari kita tengok apa Fatin beli. Ya Allah, sedapnya meletup-meletup dalam mulut ni lato, aka anggur laut. Sebelum makan tu cuci dulu. Cuci-cuci macam lampu raya ni. Cabut dia tu supaya nanti kita senang nak cicah-cicah makan terus. Ni sebelum cuci, lepas tu buang tangkai-tangkai dia tu. Ni dah bersih dah. Siapa pernah makan, komen sikit. Di pesisir pantai Sabah, ketika matahari mula condong ke barat dan angin laut bertiup lembut membawa bau masin samudera, ada satu hidangan ringkas yang tidak pernah gagal membangkitkan selera, latok-latok. Bagi orang luar, ia mungkin hanya rumpai laut kecil berwarna hijau, berbutir-butir seperti anggur mini. Namun bagi masyarakat Sabah, latok-latok adalah warisan rasa, kenangan zaman kecil, dan simbol hubungan erat antara manusia dengan laut. Disinilah kisah latok-latok bermula, bukan sekadar sebagai makanan, tetapi sebagai cerita kehidupan yang hidup di meja makan. Orang Sabah sejak turun-temurun, latok-latok biasanya diperoleh segar dari laut cetek berhampiran pantai. Ia tumbuh secara semula jadi, melekat pada batu karang dan dasar laut yang bersih. Apabila diangkat dari air, latok-latok masih berkilau dengan air laut, rangup dan segar. Bunyi pop kecil apabila digigit. Itulah yang membuatkan ramai jatuh cinta pada hidangan ini. Tidak perlu dimasak, tidak perlu dibumbui berlebihan. Cukup dicuci dengan air bersih. Dihidangkan bersama sambal, limau kasturi, atau cicahan air asam. Kesederhanaan inilah yang menjadi kekuatan latok-latok. Di Sabah, latok-latok bukan sekadar ulam. Ia sering hadir dalam majlis keluarga, kenduri kecil, atau makan malam santai di beranda rumah yang menghadap laut. Anak-anak membesar dengan rasa ini. Belajar mengenal laut bukan melalui buku, tetapi melalui apa yang mereka makan. Latok-latok mengajar erti kesabaran dan penghargaan. Terhadap alam, ia hanya boleh dinikmati apabila laut mengizinkan. Jika musim tidak mengizinkan, orang Sabah faham untuk menunggu, kerana alam tidak boleh dipaksa. Apa yang menjadikan latok-latok begitu istimewa ialah cara ia menyatukan orang. Duduk beramai-ramai, berkongsi satu pinggan latok-latok. Masing-masing mencicah sambal kegemaran, sambil berbual dan ketawa. Tiada protokol, tiada gaya mewah. Yang ada hanyalah kejujuran rasa. Dalam dunia moden yang serba pantas, latok-latok mengingatkan kita bahawa kebahagiaan kadang-kadang datang daripada perkara paling sederhana. Dari sudut kesihatan, latok-latok juga semakin mendapat perhatian. Ia kaya dengan mineral semula jadi, rendah kalori, dan dipercayai baik untuk pencernaan serta kesihatan tubuh. Tidak hairanlah kini latok-latok mula dikenali di luar Sabah. Malah diekspor ke negara lain dengan nama sea grapes atau green caviar. Namun bagi orang Sabah, walau apapun namanya di luar sana, latok-latok tetap latok-latok. Rasa laut yang asli, tidak diubah, tidak dilupakan. Di pasar-pasar tempatan Sabah, penjual latok-latok biasanya mempamerkannya dalam bekas, berisi air laut agar kesegarannya terjaga. Pembeli tahu, latok-latok yang baik mestilah rangup, tidak layu dan berwarna hijau segar. Proses memilih latok-latok sendiri sudah menjadi satu pengalaman budaya. Ia bukan sekadar membeli makanan tetapi meneruskan tradisi. Untuk channel TV Rosak Studio, cerita latok-latok ini adalah kisah tentang identiti. Ia mencerminkan Sabah yang kaya dengan sumber alam, budaya makan yang unik, dan masyarakat yang menghargai apa yang ada di sekeliling mereka. Latok-latok bukan makanan viral semata-mata, tetapi bukti bahawa makanan tradisi masih relevan, masih dicari, dan masih dicintai. Akhirnya, latok-latok mengajar kita satu perkara penting. Tidak semua yang bernilai itu rumit. Ada masanya. Cukup dengan segenggam latok-latok segar, sambal pedas dan suasana tenang di tepi laut, kita sudah boleh merasa kaya. Kaya dengan rasa, kaya dengan kenangan, dan kaya dengan warisan yang tidak ternilai. Inilah cerita latok-latok Sabah, cerita yang wajar terus diceritakan, supaya generasi akan datang tidak lupa dari mana datangnya rasa yang membesarkan mereka. Namun cerita latok-latok tidak berhenti di meja makan. Ia berakar jauh ke dalam kehidupan masyarakat pesisir Sabah, dari nelayan kecil hingga keluarga yang bergantung hidup kepada laut. Setiap kali air surut, ada yang turun ke pantai dengan bakul dan jaring kecil, mencari rezeki hijau ini di celah batu dan karang. Proses mengutip latok-latok bukan kerja mudah. Ia memerlukan pengetahuan tentang pasang surut air, lokasi yang bersih, dan cara memetik agar tumbuhan laut ini terus hidup dan boleh tumbuh semula. Dari situ kita belajar bahawa
Latok-latok juga membawa nilai kelestarian dan hormat terhadap alam. Bagi generasi lama, latok-latok adalah penyelamat ketika hidup serba kekurangan. Ia mudah didapati, tidak memerlukan kos, dan mampu mengenyangkan seisi keluarga. Ada cerita lama yang menyebut bagaimana latok-latok menjadi lauk utama. Ketika musim tengkujuh, apabila nelayan tidak dapat turun ke laut, dicampur dengan nasi panas dan sambal sederhana, latok-latok sudah cukup untuk memberi tenaga. Ia bukan sekadar makanan, tetapi simbol ketahanan hidup orang. Sabah yang tidak mudah mengeluh, walaupun diuji keadaan. Menariknya, setiap daerah di Sabah mempunyai cara tersendiri menikmati latok-latok. Ada yang gemar mencampurkannya dengan bawang merah, cili padi dan perahan limau nipis. Ada juga yang menambah ikan bakar, sotong kering, atau udang sebagai pelengkap. Walaupun bahan tambahannya berbeza, latok-latok tetap menjadi bintang utama. Rasanya yang masin semula jadi dan tekstur rangup itulah yang membuatkan ia sukar digantikan oleh makanan lain. Dalam dunia hari ini apabila makanan moden dan segera membanjiri pasaran, latok-latok kekal bertahan tanpa perlu berubah identiti. Ia tidak memerlukan pembungkusan mewah atau pemasaran besar-besaran. Cukup dengan rasa yang jujur. Malah, ramai anak muda Sabah yang mula mengangkat latok-latok sebagai simbol kebanggaan, memperkenalkannya di media sosial dan konten video. Dari situ latok-latok bukan sahaja dikenali sebagai makanan kampung, tetapi sebagai ikon budaya yang bernilai tinggi. Bagi penonton TV Rosa Studio, latok-latok membawa satu mesej yang kuat, bahawa kemajuan tidak semestinya bermaksud meninggalkan tradisi. Dalam sebutir latok-latok yang kecil itu, tersimpan cerita tentang laut, keluarga, kesederhanaan dan identiti. Ia mengingatkan kita bahawa sebelum dunia menjadi kompleks, manusia sudah tahu cara hidup harmoni dengan alam. Apabila kita menggigit latok-latok, bunyi kecil yang terhasil seakan-akan suara laut yang berbisik. Ia membawa kita kembali ke pantai, ke rumah kayu di tepi laut, ke waktu senja yang tenang. Rasa itu tidak boleh dicipta di kilang, tidak boleh ditiru sepenuhnya di tempat lain. Ia hanya boleh difahami oleh mereka yang pernah duduk bersila, makan beramai-ramai, sambil mendengar ombak memukul pantai Sabah. Dan mungkin inilah sebab sebenar mengapa latok-latok begitu istimewa. Ifangi bukan sekadar makanan untuk perut, tetapi makanan untuk jiwa. Selagi laut Sabah terus bernafas, selagi itulah cerita latok-latok akan terus hidup. Dan selagi cerita ini diceritakan, warisan ini tidak akan hilang di telan zaman. Inilah latok-latok. Kecil rupanya, besar maknanya. Cerita dari laut, untuk manusia, dan untuk generasi akan datang. Di saat dunia semakin bising dengan kemewahan, persaingan dan perkara yang kita kejar tanpa henti, latok-latok hadir sebagai peringatan yang sunyi tetapi jujur. Ia tidak menjerit untuk diperhatikan, tidak meminta untuk dimodenkan. Ia hanya ada, setia di laut yang sama, menunggu manusia yang masih tahu, menghargai asal-usulnya. Setiap butir latok-latok menyimpan cerita orang lama, cerita tangan-tangan kasar yang mengutipnya di bawah terik matahari, cerita keluarga yang berkongsi satu pinggan kecil dengan penuh kesyukuran. Rasa rangup yang kita nikmati hari ini adalah hasil kesabaran alam dan keikhlasan manusia. Ia mengajar kita bahawa rezeki yang paling berharga selalunya datang tanpa pembalut mewah. Apabila kita lupa siapa diri kita, latok-latok mengingatkan kita dari mana kita datang. Dari laut yang luas, dari hidup yang sederhana, dari budaya yang tidak pernah meminta lebih daripada apa yang perlu. Di dalam kesederhanaan itulah tersembunyi kekuatan yang sebenar. Suatu hari nanti apabila generasi baru bertanya, apa itu latok-latok? Biarlah kita bukan sekadar menjawab, itu makanan. Biarlah kita berkata, itu cerita kami. Cerita tentang Sabah, tentang laut, tentang manusia yang hidup dengan rasa hormat terhadap alam dan warisan sendiri. Kerana selagi latok-latok masih dimakan, selagi itulah kenangan tidak mati. Dan selagi cerita ini diceritakan, identiti kita akan terus hidup. Walau dunia berubah, walau masa berlalu, ini bukan sekadar penutup sebuah video. Ini adalah ingatan. Ini adalah warisan. Ini adalah Sabah.